Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan memulakan ibadah puasa pada hari Ahad 3 April 2022. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Ramadan disiarkan malam tadi melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka yang berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam mengumumkan bahawa awal bulan Ramadan 1443 Hijriah bersamaan dengan tahun Masihi 2022 jatuh pada hari Ahad 1 Ramadan 1443 Hijriah bersamaan dengan 3 hari bulan April tahun 2022 Masihi. Umat Islam di negara ini akan mula berpuasa Ramadan pada hari tersebut. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah terdiri daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Agama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Mereka tidak berhasil melihat anak bulan Ramadan. Rombongan tersebut berada di Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara dan Bukit Aguk Jerudong di daerah Brunei dan Muara, Bukit Lumut di daerah Belait dan Bukit Ambok di daerah Tutong. Sementara itu, acara keagamaan bagi menunggu hasil ruqyah awal bulan Ramadan 1443 Hijrah diadakan lewat petang kemarin. Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bersidang selepas mengadakan penglihatan anak bulan Ramadan. Hadir Yang Berhormat Pihak Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halwa Ugama selaku Yang di-Pertua MUIB. Juga hadir Yang Berhormat Pihak Orangkaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Halwa Dalam Negeri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan bin Pihak Orangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu diadakan persembahan bacaan Al-Quran diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah serta sembahyang fardu maghrib berjemaah. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan perubahan waktu-waktu bekerja di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan sepanjang bulan Ramadan bagi tahun Hijrah 1443-2022 Masihi. Hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang. Bagi kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan yang bertugas pada hari Jumaat, waktu bertugas adalah bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi. Sementara pekerja-pekerja yang bergaji hari pula, masa bekerja hendaklah dikurangkan selama 1 jam dari waktu-waktu bekerja biasa. Sementara penentuan memulakan kerja terserah kepada budi bicara kementerian atau jabatan masing-masing.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan juga memaklumkan mengenai waktu-waktu persekolahan semasa bulan Ramadan bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah, maktab-maktab serta pusat-pusat tingkatan 6 di seluruh negara. Waktu persekolahan bagi sekolah-sekolah rendah dari 7.45 pagi hingga 11.40 pagi. Manakala waktu persekolahan bagi sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab dan pusat-pusat tingkatan 6 dari 7.45 pagi hingga 11.50 pagi bagi sesi pagi dan 12.30 hari hingga 4 petang bagi sesi petang, iaitu bagi sekolah-sekolah yang mempunyai 2 sesi. Pelajar-pelajar prasekolah akan diberikan kelonggaran waktu pengajaran dan pembelajaran mengikut budi bicara sekolah masing-masing. Lapan kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 2 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang berhormat Datuk Seri Sedia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Najib Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 503 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 134,915 kes. Daripada jumlah kes terbaru ini, 490 adalah hasil ujian ART yang telah dinaikkan ke aplikasi BroHealth. Manakala 13 adalah dari hasil 1,176 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 1,020 kes telah disahkan sembuh. Ia membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 130,250 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 4,455 kes. Iaitu 81 kes aktif berada di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital, manakala 4,374 kes positif sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 31 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 61.6% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Kebajikan golongan anak yatim dan orang kurang berkemampuan sangat diambil berat. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Besar mengadakan penyerahan derma dan barang asasi semasa majlis tahlil dan doa arwah. Penyampaian sumbangan kepada 24 penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihak Udana Khatib Datuk Paduka Seri Sedia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Antara objektif program adalah untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Selaras dengan matlamatnya untuk menyatukan golongan warga emas untuk terus menerajui dan menjayakan Wawasan Brunei 2035, Pertubuhan Warga Emas telah dan terus mencatat kemajuan dan bergerak ke hadapan demi kebaikan bangsa dan negara. Berucap pada Majlis Perasmian Bangunan Ibu Pejabat Warga Emas, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata, sebagai salah satu 5 negara teratas ASEAN yang menuju ke arah aging population, tidak dapat dinafikan bahawa warga emas tidak sama sekali akan hilang daripada usaha bersama untuk menentukan kesejahteraan yang berkekalan di negara Brunei Darussalam. Menurut Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan bin Pin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, ini adalah cerminan warga emas sebagai insan yang kaya dengan pengalaman dan khazanah pengetahuan yang berani menyumbangkan buah fikiran dan apa yang turut penting membimbing generasi terkini dan yang akan datang. Plan tindakan warga emas telah dan akan dikemas kini untuk dilaraskan dengan strategi Kementerian Kesihatan yang menumpukan ke arah successful aging dengan mengetengahkan institusi keluarga dalam penjagaan golongan warga emas. Antara usaha yang dilaksanakan ialah program pemendidikan warga emas yang diungkayakan bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan rakan-rakan strategik sejak tahun 2020.
Ibu Pejabat Pertubuhan Warga Mas merupakan pusat urus tadbir dan platform penting untuk menghubungkan peranan strategiknya dan pertemuan dua hala bagi mewujudkan rakan strategik program kolaborasi. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan program infak pandu lalu kepada 4 ahli warga Mas yang memerlukan. Program Mumtaz dihasrat memberi peluang kepada para pelajar yang kurang berkemampuan dan sangat memerlukan bantuan dari segi akademik untuk meningkatkan prestasi akademik dan memperluaskan pengetahuan mengenai semua mata pelajaran penilaian sekolah rendah PSR. Pada tahun kedua, ia dilancarkan. Program akan melibatkan 55 pelajar PSR yang akan mendudukinya tahun ini. Program dilancarkan petang kemarin secara dalam talian oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Jabidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Program Mumtaz memberikan tuition percuma kepada para pelajar PSR yang memerlukan. Allahumma inna na'udzu biwajhikal karim. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan bagi melipat gandakan amal ibadah. Oleh yang demikian, amat beruntunglah orang-orang yang merebut ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amatlah rugi pula bagi orang-orang yang mensia-siakannya. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa khutbah Jumaat bertajuk melipat gandakan amal ibadah di bulan Ramadan. Antara amalan-amalan sunat yang digalakkan untuk kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan ialah yang pertama, bersedekah. Perbanyakkanlah amalan bersedekah kerana Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersedekah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Yang kedua, sembahyang sunat tarawih. Sama-samalah kita melaksanakan sembahyang sunat tarawih berjemaah, lebih-lebih lagi di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Oleh itu, perbanyakkanlah membaca Al-Quran di bulan ini. Yang kelima, bersahur. Sayugialah kita melaksanakan perkara bersahur ini. Dan para ulama sepakat mengatakan bahawa hukum makan bersahur itu adalah sunat dan ada keberkatannya. Selain itu, sunat melambatkan sahur sehingga hampir waktu fajar, iaitu kira-kira pada kadar membaca 50 ayat Al-Quran sebelum terbit fajar. Pengagihan buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Setiap seorang akan menerima satu kotak kecil kurma ajwa yang mengandungi 300 gram. Pengagihan kurma dilaksanakan mengikut tata cara pembahagian yang telah ditetapkan oleh pihak yayasan dengan menggunakan borang khas yang diedarkan melalui penghulu mukim dan ketua-ketua kampung. Di daerah Temburong, pengagihan kurma turut disampaikan kepada 5 ketua keluarga terpilih yang tinggal di kawasan luar bandar. Menangkan pun masa ini, masa COVID ini, jadi ini dibiarkan secara WhatsApp group. Penduduk kampung akan mengambil ke rumah. Pengagihan di Kampung Pudak ini adalah secara biasa saja, semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang mengambil waktu penerimaan penghantaran daripada pihak-pihak berkenaan, diagiahkan terus dan ada esoknya dan seterusnya. Menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia atas kurnia kurma pada tahun ini. Semoga kepada Duli Tuan Patih dan kerabat diraja semoga sihat walafiat hendaknya. Menjunjung kasih kepada kerajaan ke bawah Duli kerana setiap tahun membagi kurma ke arah kami yang orang mualaf macam kami ini. Dengan adanya kurma sumbangan dari ke bawah Duli ini
dapatlah kami untuk berbuka puasa dengan kurma yang diberikan. Rumah-rumah kediaman yang tidak dilengkapi dengan peralatan pencegahan kebakaran akan lebih terdedah kepada risiko kemalangan kebakaran. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, kebanyakan rumah di negara ini didapati tidak dilengkapi dengan peralatan pencegahan kebakaran seperti alat pemadam api, selimut api dan alat pengesan asap. Statistik kes panggilan kebakaran struktur diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat pada bulan Ramadan tahun lalu adalah sebanyak 28 panggilan kebakaran. Daripada jumlah tersebut, 21 panggilan daripadanya adalah kebakaran rumah dengan anggaran kerugian sebanyak RM334,600 dan 7 panggilan kebakaran bangunan. Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam sidang media tertutup baru-baru ini menyarankan orang awam agar sentiasa peka serta menitik beratkan aspek keselamatan dan pencegahan bagi menghindari berlakunya kebakaran. Punca utama kebakaran rumah dan bangunan adalah dipercayai daripada yang pertama, kebakaran elektrik seperti lebih beban, overload, kepanasan yang berlebihan, overheat, litar pintas, short circuit, penyambungan yang longgar, loose connection dan pendawaian yang usang. Yang kedua, masakan yang ditinggalkan. Yang ketiga, hos LPG yang longgar dan bocor. Yang keempat, arson, iaitu kebakaran yang disengajakan atau meragukan. Dan yang kelima, api putung rokok. Sebarang insiden kecemasan, hubungi talian 995. Bagi pertanyaan mengenai aspek keselamatan kebakaran di rumah kediaman, hubungi bahagian perhubungan awam Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian 238-0402 atau 238-0409. Gerai Ramadan di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Bandaran dan Jabatan Daerah Temburong akan diadakan bermula 1 Ramadan 1443 Hijrah di lokasi dan masa yang telah ditetapkan di setiap daerah. Dalam Serah Akhbar, Kementerian Haluan Dalam Negeri memaklumkan bagi daerah Brunei dan Muara, Gerai Ramadan terletak di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara dan kawasan Tamu Gadong Berpayung bersebelahan Pasar Gadong. Di daerah Belait, kawasan lapang bangunan Gerai Tudung Saji, Jalan Setia Diraja dan kawasan perkarangan Pasar Niaga Seria, Jalan Lorong 3 Selatan Seria. Di daerah Tutong, kawasan lapang berhadapan dengan Hospital Duli Pengira Muda Mahkota, Pengira Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Pekan Tutong. Gerai-gerai tersebut akan bermula pada pukul 2 petang hingga 7 malam. Sementara di kawasan pejalan kaki Pekan Bangar, gerai akan bermula pada pukul 1.30 petang hingga 6 petang. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian-talian yang tertera. Berita sukan. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris disambung semula malam ini dan awal pagi esok dengan 7 perlawanan. Malam ini, Liverpool akan beraksi di laman sendiri menentang Watford. Brighton and Hove Albion bertemu Norwich City. Burnley menerima kunjungan pendahulu Liga Manchester City. Chelsea berdepan Brentford. Leeds United pula bertemu Southampton dan Wolverhampton menentang Aston Villa. Awal pagi esok pula, Manchester United bakal berdepan Leicester City. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.